Salam sejahtera kepada Dr. Faiza yang dihormati. Kami dari Occurrence 14 dengan rendah diri ingin memperkenalkan kumpulan kami yang terlibat dalam projek poster infografik untuk topik isu-isu alam sekitar di peringkat global. Kumpulan kami diberi nama Kelestarian Alam Sekitar Kita Sedar dan terdiri daripada 13 orang ahli yang bersemangat untuk berkongsi maklumat mengenai isu-isu alam sekitar yang semakin penting. Mari saya kenalkan ahli kumpulan kami secara ringkas. Nama saya ialah Chien Chi dan ahli kumpulan saya adalah Aisyah Sofia, Li Wai Leong, Nur Khadijah, Elisa, Cheng Yilin, Lim Zhenyu, Chong Jing Tong, Siti Zulaika, Diren, Kibashini, Harif Adam dan Hafiz Bushra. Setiap ahli kumpulan membawa keberbagaan dalam bidang pengajian mereka, memberikan pandangan yang berbeza dengan isu-isu alam sekitar. Kami berkomitmen untuk menyampaikan poster infografik yang informatif dan kreatif untuk kesedaran bersama tentang kelestarian alam sekitar. Selamat sejahtera Dr. Faiza. Sebagai pengenalan ringkas, alam sekitar boleh ditakrifkan sebagai keadaan alam sekeliling atau segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi. Kini, pelbagai isu-isu semasa tentang alam sekitar sering menimbul di seluruh dunia. Dan contohnya, pemanasan global, kesan rumah hijau, perubahan iklim dan sebagainya. Oleh itu, kajian ini merupakan satu usaha yang kita lakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang isu-isu semasa alam sekitar di peringkat global. Isu alam sekitar adalah masalah yang berkaitan dengan kerosakan atau perubahan pada ekosistem bumi kita. Masalah ini bukanlah hanya disebabkan oleh faktor semula jadi, tetapi juga oleh tindakan manusia seperti industri perkilangan, penggunaan kenderaan, pembakaran terbuka, aktiviti perlumbungan dan pembangunan yang dilakukan tanpa perencanaan yang sistematik. Antara kesan-kesannya adalah masalah kesihatan, merendahkan kualiti hidup serta merosakkan ekosistem dan mencemarkan air dan tanah. Oleh itu, falsafah yang sesuai akan diteliti sebagai asas dalam membincangkan isu-isu alam sekitar di peringkat global bersama dengan penentuan langkah-langkah penyelesaian yang konsisten dengan setiap falsafah yang diperbincangkan. Dalam pembahagian ilmu falsafah, terdapat bahagian yang dikenali sebagai falsafah baru yang mampu memberikan impak yang besar kepada sejarah dunia pada hari ini. Antara contoh, falsafah ekologi atau alam sekitar yang menerangkan ahli falsafah mula melihat persekitaran dan memperolehi ideologi melalui persekitaran. Namun, tema berkaitan alam sekitar juga pernah dibahaskan dalam pelbagai perspektif oleh ahli falsafah yang lain. Falsafah alam sekitar membawa maksud bagaimanakah manusia mengeksploitasikan kebijaksanaan Amerika dalam berinteraksi dengan alam ini. Dengan ini, manusia melakukan kajian untuk mencari kebenaran dan memahami makna kehidupan yang sebenarnya. Hasilnya, wujudlah pelbagai bidang atau cabang ilmu seperti sains, matematik, fizik, etika dan lain-lain. Pengajian ini dilakukan dengan melalui pemahaman dan kebijaksanaan bagi membentuk kemahiran-kemahiran analitikal dan logik serta hujah-hujah yang luas tentang sesuatu perkara berkaitan dengan alam ini. Selain itu, antara falsafah ataupun ideologi yang berkaitan dengan alam sekitar ialah falsafah Buddhisme dan falsafah Humanisme. Menurut falsafah Buddhisme, alam sekitar merupakan sangkara ataupun saling kebergantungan yang bersifat tidak kekal dan saling berubah. Perlakuan beretika terhadap persekitaran semula jadi ini dititikberatkan untuk meminimalkan penderitaan dan mencapai keseimbangan dalam kehidupan seharian. Menurut Siddhartha Gautama, ianya mengajarkan tentang kebijaksanaan dan keseimbangan dalam kehidupan mengikut konsep dependent origination yang menekankan saling ketergantungan antara semua fenomena. Falsafah humanisme pula, ianya menekankan tentang kepentingan utama terhadap martabat, kebebasan dan kebahagiaan manusia. Prinsip kesedaran sosial dalam humanisme ini membangkitkan kesedaran akan kesan tindakan manusia terhadap alam sekitar, seterusnya menggalakkan tanggungjawab untuk memelihara alam sekitar demi kelestarian kehidupan dan kesejahteraan generasi akan datang. Menurut Nas, dalam usaha menangani krisis alam sekitar ini, hak asasi kebenaran sebagai manusia yang bertanggungjawab perlu diutamakan berbanding hak asasi manusia sahaja. Bukan itu sahaja, falsafah Buddhisme juga memegang prinsip bahawa perubahan alam ini disebabkan oleh konsep faktor dan kesan serta menolak idea bahawa alam semesta dicipta oleh Tuhan. Ajaran tentang kasih sayang dan kebajikan dalam agama Buddha menggariskan perlunya memelihara dan menjaga kehidupan serta alam semula jadi sebagai bentuk penghargaan terhadap semua makhluk hidup dan kebijaksanaan hidup yang seimbang. Dalam falsafah humanisme pula, alam sekitar dianggap sebagai keseimbangan ekosistem yang perlu dihormati, dijaga keberlanjutannya agar manusia dapat berkembang secara harmonis dengan alam.
Tindakan seperti menguruskan sisa dengan betul, menggunakan tenaga boleh diperbaharui dan menyokong amalan lestari adalah cara yang selaras dengan nilai kemanusiaan dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem. Seterusnya, bagi objektif kajian pula, kami telah mengenal pasti 3 objektif utama dalam kajian mengenai falsafah alam sekitar ini. Pertama sekali, untuk mengkaji falsafah berkaitan dengan alam sekitar. Yang kedua pula, untuk menghuraikan jenis-jenis pemahaman falsafah alam sekitar dalam pelbagai sektor. Dan yang terakhir sekali, untuk mengenal pasti langkah-langkah menyelesaikan isu alam sekitar. Seterusnya, metodologi kajian ini merangkumi pendekatan mixed method, menggabungkan elemen kualitatif dan kuantitatif untuk menyelidik fokus pelajar UM secara menyeluruh. Soal selidik kualitatif digunakan dalam kajian ini kerana ia memberikan kelebihan dalam merakam dan menganalisis data berjumlah secara sistematik. Dengan menyebarkan soal selidik kepada pelajar UM, kita dapat memperoleh maklumat kuantitatif yang padu dan mudah dibandingkan secara statistik, seperti kadar kepuasan pelajar dan trend keperluan pelajar. Sebaliknya, kajian perpustakaan memilih pendekatan kualitatif kerana sumber-sumber sekunder seperti jurnal dan internet menyediakan pemahaman mendalam tentang konteks dan maklumat yang tidak boleh diukur secara kuantitatif. Antara contoh tokoh-tokoh ialah Aldo Leopold. Pemikiran beliau telah memberikan satu loncatan tentang konsep di bidang etika kehutanan apabila ia meneruskan etika tanah yang terkenal. Etika tanah memperluas pandangan etika di luar manusia dan mamalia yang lebih tinggi, meliputi unsur-unsur dari bumi dan hutan, tidak hanya itu untuk penggunaan di bidang ekonomi atau nilai estetika pada manusia. Aldo Leopold menghuraikan hujahnya dengan sangat jelas, tegas dan komprehensif mengenai pentingnya menjaga tanah kerana tanah adalah sumber kehidupan. Gangguan yang diberikan pada tanah sama halnya manusia sedang mengganggu kehidupannya sendiri. Selain itu, Rachel Carson juga seorang tokoh falsafah alam sekitar. Beliau menerbitkan Silent Spring yang dikaji dengan teliti selama 4 tahun. Buku itu mendokumentasikan bahaya racun perosak dan racun herba. Beliau menunjukkan kehadiran bahagian kimia toksik yang tahan lama di dalam air dan di darat dan kehadiran DDT walaupun dalam susu ibu, serta ancaman kepada makhluk lain terutamanya burung penyanyi. Tokoh yang ketiga ialah Arnie Nash. Beliau merupakan seorang pencetus konsep ekologi dalam yang menegaskan kesaling hubungan dan kesamarataan semua organisma dan mencari semula asas nilai tersebut. Beliau juga terlibat dalam penentangan orang Norway terhadap Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Tokoh yang terakhir sekali ialah John Muir. Beliau menerbitkan kumpulan esei yang mendesak penubuhan Taman Negara Yosemite pada tahun 1890. Beliau juga merupakan tokoh utama yang menekankan penubuhan taman negara di Grand Canyon dan Sequoia. Melalui perspektif perbandingan falsafah, kita dapat melihat bagaimana setiap falsafah memandang hubungan antara manusia dan alam sekitar serta langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah alam sekitar. Dalam falsafah timur seperti dari perspektif Buddhisme mengajar tentang konsep perhubungan antara semua bentuk kehidupan dan kepentingan menjaga keseimbangan alam semula jadi. Selain itu, alam sekitar dipandang sebagai satu kesatuan yang harmoni dan manusia dianggap sebagai sebahagian daripada alam sekitar. Buddhisme juga menekankan pentingnya penerapan kesederhanaan dan keseimbangan dalam menjaga alam sekitar. Langkah penyelesaian isu alam sekitar dari perspektif Buddhism ialah amalan kehidupan sederhana. Seterusnya, mengurangkan pembaziran dan menggunakan tenaga yang lestari. Buddhism juga menggalakkan amalan kebajikan seperti memberi sumbangan kepada organisasi alam sekitar dan melibatkan diri dalam aktiviti pemeliharaan alam. Selain itu, dalam falsafah barat seperti dari perspektif humanism, mengakui pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian alam semula jadi. Ia melibatkan kepercayaan bahawa manusia bermoral bertanggungjawab untuk menjaga dan melindungi alam sekitar bagi kebaikan generasi masa depan. Humanism menekankan perlunya pembangunan berkelanjutan dan penyelenggaraan alam sekitar untuk menjamin kualiti hidup yang lebih baik. Antara langkah penyelesaian isu alam sekitar dari perspektif humanism ialah menggunakan teknologi hijau seperti kenderaan elektrik. Yang kedua ialah melaksanakan undang-undang alam sekitar yang ketat
Yang ketiga ialah memberi pendidikan alam sekitar kepada golongan masyarakat, terutamanya kanak-kanak. Seterusnya ialah mendorong kerjasama global, dan yang terakhir ialah melindungi spesies yang terancam dengan mewujudkan lebih banyak pusat pemeliharaan. Secara keseluruhannya, kedua-dua falsafah ini menghargai nilai alam semula jadi, namun berbeza dari segi pendekatan untuk melindungi alam sekitar. Dengan memahami perbezaan ini, kita dapat menyelesaikan isu alam sekitar dan melindungi alam sekitar untuk generasi akan datang. Kesimpulannya, penjagaan, pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar merupakan tanggungjawab setiap manusia di muka bumi ini. Seperti yang dihuraikan, ahli falsafah juga telah menekankan kepentingan menjaga alam sekitar untuk kehidupan manusia. Kempen kesedaran tentang kepentingan ini hendaklah dilakukan di pelbagai peringkat umur dan juga platform media massa. Isu alam sekitar akan tetap timbul kerana keperluan sumber semula jadi akan semakin meningkat apabila populasi manusia bertambah. Namun begitu, ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mematikan semua usaha-usaha dalam penjagaan alam sekitar. Dengan usaha daripada semua pihak, kita boleh mencapai alam sekitar yang lebih bersih, berkualiti dan lestari. Sekian, terima kasih kerana sudi menonton pembentangan ini.